Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi kepada semua. Terima kasih kerana masih lagi sudi singgah ke channel ini, Current Sphere MY, tempat di mana kita akan membincang isu-isu politik negara dengan penuh berani, santai dan tetap tajam. Hari ini kita akan ulaskan satu topik yang panas, kerana bukan sekadar suam-suam kuku, tetapi betul-betul membara. Siapa sangka Tokhim ataupun Datuk Dr. Ibrahim Ali, Presiden Parti Bumi Putra Perkasa Malaysia ataupun Putra, tiba-tiba meledak, hentam Perikatan Nasional kau-kau selepas kekalahan mereka di PRK Dun Air Kuning semalam. Apa sebenarnya yang Tokhim bengang sangat? Dan apakah pengajaran yang kita semua boleh ambil dari tragedi politik ini? Baiklah, dengar sini baik-baik. Tokhim berkata, kekalahan PN kali ini bukanlah sebab nasib, bukan sebab calon lemah semata-mata, tetapi sebab kesombongan pemimpin-pemimpin PN sendiri. Ya, dia kata sombong. Menurut beliau, pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional langsung tidak ambil maklum balas dari pihak-pihak penting, dari akar umbi, dari pemegang taruh. Mereka buat keputusan apa yang kita cakap syok sendiri, strategi syok sendiri, dan akhirnya makan diri. Tokhim menyebut terang-terang, kalau perangai sombong ini diteruskan, percayalah, PH dan BN terutamanya Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan hadapi PRU 16 nanti dengan penuh selesa, tanpa tekanan yang sebenar. Dan Perikatan Nasional akan terus hanyut dalam mimpi siang hari. Memang sedap betul Tokhim menyindir. Baiklah, tidak habis di situ. Tokhim juga sempat menganalisis apa punca sebenar Perikatan Nasional gagal tawan hati pengundi. Katanya Perikatan Nasional terlalu gairah bermain sentimen UMDAP. Anda tahu kan apa itu UMDAP? UMDAP ataupun UMNO DAP popular betul di kalangan penyokong Perikatan Nasional untuk menghentam UMNO kerana bersekongkol dengan DAP dalam kerajaan perpaduan. Perikatan Nasional cuba bangkitkan kebencian Melayu terhadap UMNO yang kini rapat dengan DAP. Ditambah pula dengan isu ladang babi yang dimainkan secara berlebihan. Tetapi menurut Tokhim, ini semua strategi bangang. Nah, bukan saya yang kata, tetapi Tokhim sendiri yang menyebut strategi bodoh dan bangang. Beliau kata politik sentimen macam ini sudah lapuk dan ketinggalan zaman. Apatah lagi di era sekarang, zaman AI, zaman generasi muda yang sudah tidak makan dengan politik perkauman semata-mata. Apa jadi bila Perikatan Nasional mainkan strategi ini? Menurut Tokhim, Perikatan Nasional sendiri secara tidak sadar telah menolong Barisan Nasional. Sebabnya, bila Perikatan Nasional gairah membangkitkan isu-isu sensitif seperti ini, pengundi Cina yang dulu mungkin neutral semakin jauhkan diri daripada Perikatan Nasional. Undi Melayu untuk UMNO pula kekal stabil, walaupun ada sedikit penurunan dalam 20-30% sahaja. Itu pun katanya kerana mainan politik wang dan pengaruh agensi-agensi kerajaan yang masih lagi kuat, terutamanya dalam kalangan golongan B40 Melayu, ibu-ibu tunggal dan juga warga emas miskin yang masih lagi bergantung kepada kerajaan untuk bantuan. Kalau anda ingin tahu keputusan penuh PRK Air Kuning, inilah dia. Barisan Nasional menang dengan majoriti 5.006 undi. Calon BN Muhammad Yusri dapat 11.065 undi, calon Perikatan Nasional Abdul Muhaimin Malik dapat 6.059 undi, dan calon PSM Bawani KS dapat 1.106 undi. Yang menariknya, PSM, parti yang kecil yang berhaluan kiri, berjaya mengatasi Perikatan Nasional di 3 pusat daerah mengundi, yaitu di Banir Utara, Kampung Coldstream dan juga Air Kuning Selatan. Perikatan Nasional pula menang 1 PDM sahaja di Kampung Tanjung Keramat. Memang cukup mengejutkan.
Sebenarnya, kata Tok Him lagi, dari awal ramai sudah agak BNPH akan menang di Dun Air Kuning berdasarkan keputusan PRU 15 yang lalu. Tapi yang buat Tok Him bengang ialah kegagalan Perikatan Nasional untuk mengubah pendekatan mereka. Sepatutnya, kata beliau, Perikatan Nasional fokus kepada isu yang lebih dekat di hati rakyat, contohnya kos sara hidup, harga barang yang naik, isu beras tempatan yang hilang dari pasaran, retorik kerajaan Madani yang indah kabar dari rupa. Semua ini adalah isu yang membara dalam hati rakyat sekarang. Semua kaum Melayu, Cina, India, Sabah, dan Sarawak semua tertekan dengan kos sara hidup. Tetapi Perikatan Nasional sibuk mainkan sentimen umdap dan sibuk juga dengan isu babi. Alamak. Kalau kita ikutkan, ini bukanlah kali pertama penganalisis politik menegur strategi Perikatan Nasional. Dalam laporan Malaysia kini bertarikh 23 April 2025, penganalisis mengingatkan bahwa Perikatan Nasional perlu ubah fokus demi politik kaum dan agama kepada isu ekonomi sebenar kalau ingin kekal relevan. Malah The Star juga melaporkan pada 24 April 2025 bahwa generasi muda Malaysia, generasi AI ini semakin menolak politik lama yang rasis dan lebih menuntut politik penyelesaian masalah sebenar. Baiklah, sekarang saya ingin mengajak Anda semua untuk berpikir sekejap. Mari kita bincangkan beberapa persoalan kontroversi. Yang pertama, adakah benar Perikatan Nasional terlalu sombong sampai buta kepada realiti di bawah? Adakah mereka terlalu percaya yang mereka boleh menang hanya dengan bermodalkan benci-membenci ini? Dan yang kedua, adakah strategi memainkan isu kaum dan agama semata-mata masih relevan dalam Malaysia hari ini atau sebenarnya sudah jadi senjata makan tuan? Dan yang ketiga, kenapa Perikatan Nasional takut benar ingin membawa isu kos sara hidup sebagai isu utama mereka? Adakah mereka tahu yang mereka pun tidak ada penyelesaian yang meyakinkan untuk masalah itu? Ataupun sebab mereka takut menjerat diri apabila rakyat meminta jawaban konkret? Dan soalan yang paling pedas sekali, adakah ini tandanya PHBN sudah hampir pasti akan mengekalkan kuasa dalam PRU 16 nanti, sedangkan Perikatan Nasional masih lagi terperangkap dalam ilusi kami tetap kuat, walaupun hakikatnya semakin ditolak secara senyap. Tok Him berkata yang strategi Perikatan Nasional ini bangang. Adakah Anda setuju dengan kenyataan itu? Atau adakah Anda rasa ada faktor lain yang lebih besar yang mungkin menyebabkan kekalahan ini? Adakah mungkin faktor calon ataupun faktor jentera? Atau memang rakyat sudah letih dengan politik perkauman yang basi? Baiklah, saya juga ingin mendengar pendapat Anda semua. Oleh itu, janganlah segan-segan komen saja di bawah. Komen di ruangan, komen di bawah, ulaskan pendapat Anda, utarakan pandangan Anda masing-masing. Di channel ini, Currents VMY, suara Anda adalah penting. Kita bukan mau syok sendiri macam sesetengah ahli politik. Kita ingin dengar denyut nadi sebenar rakyat Malaysia. Baiklah, sebelum saya menutup video ini ataupun mengakhiri video ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kerana Anda semua sudi mendengar sampai habis. Kalau Anda rasa perbincangan kita hari ini memberi manfaat atau paling tidak pun buat Anda terfikir-fikir, jangan lupa untuk tekan like, share kepada kawan-kawan Anda semua dan subscribe kepada channel ini Currents VMY. Tekan juga lonceng itu supaya Anda tidak terlepas video-video panas yang lain. Ingat, politik bukan untuk kita takut, tetapi untuk kita faham, untuk kita soal dan cabar demi masa depan negara yang lebih stabil. Sampai jumpa lagi semua di dalam video yang seterusnya. Salam sejahtera dan terima kasih sekali lagi.